Setengah jam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Idza qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sadaqallahul Azim. Suratul Ahqaf ayat 30. Allah SWT berfirman, sesungguhnya mereka yang mengatakan prinsip hidupnya Allah matlamat hidupnya, Allah adalah Rabbnya, Allah adalah adjektif dan ghayahnya, redha dan kesukaan Allah menjadi keutamaannya. Kemudian mereka melalui kehidupan diuji, dicuba, diduga, namun mereka tegar beristiqamah. Maka Allah SWT menyebutkan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Mereka melalui kehidupan ini hasil daripada keyakinan mereka, keimanan mereka, kepercayaan mereka yang dibaja, yang disemai, yang diusahakan itu. Mereka disertai oleh para malaikat Allah. Kesannya mereka tidak takut, mereka tidak bimbang dalam urusan kehidupan. Itu di dunia, di akhirat. Allah SWT menyebutkan bahawa mereka adalah pemilik syurga. Mereka akan dimasukkan Allah SWT ke dalam syurga di atas apa yang telah mereka kerjakan, di atas keyakinan dan kepercayaan mereka. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Surau Al-Amin, hadirin dan hadirat jemaah karyah Surau Al-Amin yang didoakan kebaikan, keberkatan, kesihatan, al-afiah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Pada malam ini kita dapat berhimpun dan berkumpul lagi dalam situasi wabak pandemik yang melanda. Kita mendengar saban masa cerita-cerita mengenai orang-orang yang sakit, orang-orang yang dihinggap dengan virus, dan ada di kalangan mereka di ICU, bahkan ada di kalangan mereka yang telah pun meninggal dunia. Mereka begitu dekat dan hampir kepada kita, di kalangan ahli keluarga kita, di kalangan rakan taulan kita, kejiranan kita. Dan sungguhlah apa yang sedang kita lalui di saat ini adalah suatu perkara yang pernah digambarkan sendiri oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Bermula Islam itu dagang dan akan kembali dalam hal keadaan dagang. Maka bergembiralah, maka berbahagialah mereka-mereka yang dagang. Dan banyak ada hadis lain. Nabi SAW menceritakan tentang episod-episod gelap, gurita yang berlaku di akhir zaman sebelum kiamat. Saya masih ingat lagi secara peribadi pada tahun awal-awal 1990-an ketika saya
belajar dulu di bumi Ardu Kinanah, Jordan, mengikuti kelas-kelas masjid yang dipimpin oleh masyayikh dalam kuliah asar membincangkan tentang hadis-hadis fitan akhir zaman. Seorang masyayikh itu menyebutkan tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman. Akan tiba masanya, keadaannya, situasinya, kegelapan akan bertambah gelap. Antaranya disebutkan juga di mana orang beriman akan beriman di waktu pagi, namun di waktu petang wayumsi kafiron. Petang menjadi kafir. Petang beriman, besok pagi mereka menjadi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan ini umpama baju yang dipakai. Pagi pergi masjid pakai baju lain, lepas tu pukul 8 nak pergi kerja tukar baju lain, petang balik nak main bola, nak bersukan, pakai baju lain. Iman itu bertukar-tukar. Itu situasi yang berlaku di akhir zaman sebelum kiamat. Juga disebutkan hadis-hadis fitnah yang lain bagaimana situasi digambarkan ketika itu berlaku kematian di mana-mana, peperangan di mana-mana. Apa yang kita lalui hari ini ialah situasinya kematian berlaku dekat dan hampir kepada kita dan bilangannya terjadi dalam keadaan bilangan yang sangat banyak. Baiklah sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah yang dituntut ke atas kita? Maka tajuk kita pada malam ini ialah famadza ba'da Ramadan? Apa lagi selepas daripada bulan Ramadan? Satu tajuk yang sebenarnya tajuk ini boleh disebut sebagai tajuk yang relevan dan juga mungkin boleh disebut sebagai tajuk yang tidak relevan. Orang Arab panggil huwa nafsu syai'. Nanti ada orang pula tajuk apa lagi selepas Syawal, apa lagi selepas Rejab, apa lagi selepas Muharram. Sebab relevannya tajuk ini famadza ba'da Ramadan, apa lagi lepas Ramadan, sebab Ramadan ni kemuncak ibadah. Tuan-tuan yang follow dalam konteks kerohanian, tata cara ibadah, zikir, kita dalam bulan Syakban tu dah ada panggil warming up. Syakban, Rejab, Ramadan, subhanallah. Puasa sunatnya, zikirnya, bulan Rejab subhanallah, dengan pelbagai bentuk ibadah. Kena bulan Ramadan, 10 malam terakhir pulun, qiyamul lail, solat tasbih tiap malam. Luar biasa. Maka timbul persoalan, famadza ba'da Ramadan? Apakah lagi selepas daripada Ramadan? Maka jawapannya ialah al-istiqamah. Jawapannya adalah al-istiqamah. Maka oleh sebab tu tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, ulama menyebutkan tuan-tuan bahawa kehebatan istiqamah ni lebih baik afdalu minal karamah. Kadang kita ni orang Melayu suka dengar cerita tentang karamah wali-wali. Bagus tu. Wali-wali Allah, mereka yang dekat dengan Allah SWT, awliya Allah, ada wali naubah, ada wali macam-macam lah jenis awliya Allah ni. Hasil karamah itu sebenarnya dilalui dengan proses istiqamah yang berturutan tali menali, sambung menyambung dalam tempoh yang sangat. Maka dalam konteks kita hari ini, kita bermuhasabah, sudah mampukah untuk kita meneruskan istiqamah? Solat berjemaah awal waktu, tempat yang diazankan. Kalau dalam konteks hari ini di rumah lah, anak kita azan, kita imam, suami ayah jadi imam, kita membaca Al-Quran, tadarus, diteruskan lagi dalam bulan 11 Ramadan. Senarai zikir-zikir kita. Ada seorang sahabat kata, alhamdulillah Ustaz, zaman pandemik dia dapat melazimi zikir yang banyak. Dia dapat salawat 1000 kali, dia dapat tahlil 1000 kali, dia dapat istighfar 1000 kali. Ialah 12 jam, 24 jam dia boleh manage waktunya dengan waktu yang baik. Maka oleh sebab itu tuan-tuan jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok pada hari ini mengenai takrifan definisi mengikut dua sahabat besar Nabi SAW. Min kibari sahabah. Yang pertama takrif disebut dalam kitab Rihlatul ila Dar Akhirullah, Tuan pernah menyebutkan apa yang dimaksudkan istiqamah di sisi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang pertama. Yang kedua nanti saya akan sebut
Apakah yang disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah yang aku maksudkan istiqamah, ialah alla tusyrik billahi syai'an. Supaya kamu jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Jadi tuan-tuan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu golongan as-sabiqin al-awwalin di kalangan sahabat, ceritakan tentang bagaimana persoalan keimanan adalah persoalan ahamiyatu syai' al-asya', sepenting-penting perkara, seutama-utama urusan. Tuan-tuan, yang paling penting dalam hidup ini ialah syahadatain, iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan baki rukun iman yang lain. Nanti malam pertama kita duduk di alam barzah, tidak akan disoal, oh encik yang meninggal ni yang ada ambil vaksin 2 kali dos tu kemudian kena COVID, kemudian meninggal Malaikat takkan tanya tu. Confirm. Oh, tuan yang meninggal ni pernah jadi 2 kali dicalonkan jadi jawatan kuasa. Kerana 2 kali kalah tapi istiqamah atas surau. Tak, dia tidak akan tanya itu. Oh, tuan yang ni dulu pernah mengaji bahasa Arab dekat negara Mesir, cakap Arab petah mengalahkan Arab. Tak ada. Subhanallah tuan. Soalan bocor, ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Soalan-soalan itu adalah soalan aqidah. Soalan-soalan tauhid. Tuan-tuan sedang jemaah rahmatullah, sebagai untuk penjelasan dan penghuraian, alla tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah SWT di zaman ini yang saya faham. Dengan ilmu saya yang kurang ni tuan, bertanya dengan Al-Fakir bertanya tuan, ialah kita kena penting dengan belajar. Kena belajar. Hari ni kita sebut, oh subhanallah banyaknya kelompok ajaran sesat yang dekat tempat-tempat yang sesat tu, halah yang dekat alam maya ni. Alam maya, tuan-tuan ni, tuan-tuan tengok saya ni, alam maya ni, tuan-tuan boleh klik mana-mana video, boleh cari ajaran sesat melambak dalam dekat Arab ke, dekat Indonesia, kat Malaysia kita ni pun banyak. Allah Akbar. Bukan nak cerita kat dalam TikTok lagi ke, ada digunakan sentimen itu oleh puak-puak yang hanya sesat tu dalam macam-macam media masa. Terlalu banyak. Tuan-tuan, jalan panjang dan jalan pendeknya ialah kena belajar. Siapapun kita tuan-tuan, termasuk saya, kena belajar. Tuan-tuan, kena belajar. Belajar sifat 20, khamsi nak akidatan, 50 sifat. Kadang ada pula orang bertanya pula, ni apa sifat-sifat 20 ni? Zaman Nabi tak ada sifat 20 ni. Kan? Bagus soalan tu. Kan? Dan kita jawab memang tak ada zaman Nabi SAW. Kan? Tuan, zaman Nabi tak ada. Zaman sahabat pun tak ada. Kita kuatkan lagi. Zaman tabi'in pun tak ada. Zaman Sayyidina Imam Syafi'i pun tak ada. Subhanallah. Itu tuan-tuan. Ini dia tak mengaji dari segi susul galur penyampaian ilmu itu. Memang tak ada. Para sahabat mereka melihat sendiri bagaimana ayat Quran turun ke atas hati Nabi SAW. Para sahabat bersusah payah pagi petang dengan Rasulullah SAW, berperang, bermusafir, berdakwah bersama Rasulullah SAW. Mereka melihat dan mereka mendapat bimbingan, mendapat didikan terus daripada Rasulullah SAW. Okay. Salah dan silap terus ditegur oleh Rasulullah SAW. Mana yang boleh, mana tak boleh, terus ditegur oleh Rasulullah SAW. Berkembang selepas itu hukum hakam Islam daripada zaman sahabat tabi'in sampai tuan, maka lahirlah akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Fikahnya dengan imam mazahib yang terkenal dan bersambung sampailah empat mazhab yang terulung dan tersuhur bersambung sampai ke zaman kita. Tasawuf kita Al-Imam Ghazali rahimahullah. Itu tuan sebenarnya dia benda-benda ni tuan, dia dipanggil ulama mujtahid. A'immah mujtahidin. Mereka memiliki 15 jenis disiplin ilmu. 15 tuan. Ni bukan dapat 4 flat dapat ni, 15 kulit ke kulit. Nahwu, sarab, bahasa Arab, badik ma'ani,
Ni tuan-tuan baru dengar nama tajuk ni, sebabin nuzul ni baru dengar kan. Dalam setiap tajuk-tajuk ilmu tu dia ada 1001 tajuk. Allah yang dikuasai. Maka dengan ilmu-ilmu itu mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengeluarkan hukum hakam berdasarkan ilmu. Itu yang lahir sifat 20. Itu yang lahir khamsina akidatan dalam Umul Barahin. 50 akidah. Mana pula Ustaz 50? Kita urai sikit 50 kan. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan 41 sifat yang harus bagi Allah, 41. Tadi Ustaz sebut 50 tolong 41 tinggal 9. Mana 9 nak dapat? Pada syahadatain yang kedua. Kan 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul, dah 9. 9 campur 41, 50. Itu sebut tuan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi tidak mengenai Allah SWT pada 41. Kena mengaji 20 sifat yang wajib bagi Allah. Allah wujud qidam baqa. Mengaji daripada kitab. Mengaji daripada guru yang ada sanad. Fahamnya masuk dalam kepala otak kita. Hari ni kita berada di zaman penuh dengan ujian. Berdamailah kita dengan takdir. Kadang orang tanya, Ustaz kita duk belajar usuluddin dah fiqh, akidah, tauhid ni nak pakai masa bila? Ini nak pakai. Ke zaman-zaman diuji ni. Kita akan baik sangka dengan Allah, kita akan husnuzon, kita akan berdamai dengan takdir, kita tidak menyalahkan Allah, menyalahkan manusia. Kita melakukan tawakal, mencari jalan-jalan penyelesaian yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Inilah yang digambarkan sendiri. Sebagaimana ini yang digambarkan Rasulullah SAW dalam banyak contoh-contoh yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. 50 akidah, khamsina akidatan. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus, 41, dan bakinya 9, 41 sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat yang harus bagi Rasul. Kita kenal dulu, kita pernah dengar cerita sebagai contoh. Ada orang kata Nabi SAW pun pernah berbohong, Nabi pun pernah berjanji, tapi Nabi mengkiri janji. Dulu adalah satu isu kan. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah, kita yang mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu akidah, tuan, mustahil bagi Rasul itu berbohong. Kenapa pula boleh kata pada Rasul berbohong? Bawa pula contoh sirah yang salah. Kalau kita yang melalui dan kita yang mendalami ilmu, kita akan melalui, menghayati, melalui situasi yang penuh dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cabaran kepada kita, dan kita kena belajar melalui kitab-kitab yang diiktiraf oleh muktabar oleh para ahli sunnah wal jamaah kita. Bukan kita belajar melalui YouTube. Bolehlah zaman-zaman ni tuan, untuk kita mencari guru, berdapat dengan guru, mendapatkan faham sebagaimana guru itu faham daripada gurunya, guru-gurunya sampai ke guru-guru, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan, jadi saya nak bawa kepada poin tadi tuan, Allah tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah SWT, iaitu memfokuskan tentang kita kena balik mengaji. Sebab ilmu tangkismu ila kismain, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain iaitu ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu-ilmu yang untuk kita beribadah, kita dah lepas diri dengan Allah SWT. Ilmu fardu kifayah dalam kampung kita, ilmu mandi jenazah, kalau dia dah buat terangkat kan. Ilmu kedoktoran, ilmu itu fardu kifayah. Ilmu fardu ain, termasuk doktor yang tu pun kena selesai. Ilmu fardu ain kan selesai. Ilmu-ilmu berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah SWT. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, dah kenapa? Ini tujuan kehidupan. Dah kita sihat untuk apa? Kita dapat nikmat, kita dapat gaji, dapat keluarga, dapat kehidupan ni untuk apa? Untuk ubudiah kepada Allah SWT. Itulah tujuan. Dan tujuan kita tak sama dengan tujuan untuk orang kafir. Tak sama kehidupan kita dengan orang-orang yang selain daripada orang Islam. Mereka bagaikan hayawan, makan, minum, tidur. Tidak ada ubudiah dan ubudiah tudus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi tuan-tuan sedang jemaah tu Allah. Jadi istiqamah. Maka istiqamah kita bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan, fokus Ramadannya bulan puasa la'allakum tattaqun, dalam bulan Syawal pun la'allakum tattaqun. Puasa takwa kepada Allah, zakat takwa kepada Allah, sedekah takwa kepada Allah, solat takwa kepada Allah. Seluruh rukun ibadah khususnya dalam kehidupan ialah melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang, malam, pagi, petang, susah, senang, wabak zaman wabak, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua yang keras ni tuan-tuan, pada pandangan Sayyidina Umar pula. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Ya, aku maksudkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semua beristiqamah ialah wa antastamirra 'alal amri wa nahyi, supaya kamu berterusan dalam melakukan amar ma'ruf dan nahyu munkar. Kata Sayyidina Umar, yang aku faham istiqamah ialah kerja buat, suruh melakukan benda yang baik. Siapa pun kamu, pemimpin, ibu, ayah, pemimpin, orang tua, abang, kepada orang-orang yang di bawah tanggungannya, ialah suruh melakukan benda yang baik. Dan dalam masa yang sama, melarang daripada perkara-perkara yang munkar. Teruskan, kejut anak subuh, suruh anak baca Quran, suruh ahli keluarga kita melakukan kebaikan, dan dalam masa yang sama melarang dan menegah perkara-perkara yang tegak oleh Allah dan Rasul jangan dilakukan, jangan dikerjakan di zaman wabak ini. Yang disebutkan oleh para Nabi SAW, hadis Nabi SAW dan juga senarai suruhan dan tegahan dalam Al-Quran, senarai arahan dan tegahan daripada hadis Nabi SAW atau sunnah fi'liyah ataupun qauliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah Subhanahu taala. Jadi famadza ba'da Ramadan, apalagi selepas daripada Ramadan, saya memfokuskan dengan dua hujahan, 2 poin kepada apa yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar dan apa yang disebut Sayyidina Umar. Apa yang disebut Sayyidina Abu Bakar ialah jangan kita syirik kepada Allah Subhanahu taala dengan cara kita belajar, kita tanam baja, kita benting. Bila mana kita belajar, kita mengaji, yufarriqu ma bainal haqqi wal batil. Kita akhirnya akan dapat mampu kesan mana yang baik untuk kita ikut, mana yang benar, mana yang sahih, dan dalam masa kita dapat tahu mana yang batil, kita akan tinggalkan dan kita abaikan, dan kita tidak bersama dengan golongan yang batil ini. Tuan-tuan, termasuk yang kedua iaitu amar ma'ruf nahi munkar diteruskan, kerana itu merupakan harga samarah ataupun nilaian istiqamah yang disebutkan oleh orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, min kibari sabah, dan mereka yang dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai ahli syurga. Amin. Asyara al-mubashiruna bil jannah. Baiklah tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT. Demikianlah sedikit kuliah maghrib kita yang berkaitan tentang apa lagi selepas pada Ramadan, iaitu kita beristiqamah. Berteruskan. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, saya muhasabah diri saya lah. Ni terakhir tuan-tuan. Malam raya tu balik kita penuh dengan disebut Lailatul Ijazah. Malam diberikan penganugerahan, kita beribadah kepada Allah. Sampai malam ni, 13 Syawal tuan, kita masih lagi tenang-ngengyang dengan ibadah 23 rakaat satu malam. Siang tak makan, lapar. Siang tak minum, dahaga. Malamnya 23 rakaat, solat sunat tarawih. Tu campur lagi bangun pukul 4 pagi lagi, semayang sunat tasbih. Ya Allah, luar biasa. Tuan-tuan, adakah kita dapat lakukannya selepas daripada bulan Ramadan di malam-malam Syawal ini? Saya muhasabah tuan, tak dapat. Itulah kita tuan. Paling kurang tuan kita dapat bangun malam, kita beristighfar, solat taubat, solat tahajud, witir kepada Allah SWT, dan teruskan budaya bangun malam. Alaikum bil qiyamul lail fa innahu da'bus salihin min qablikum, ke atas kamu dengan mengerjakan qiyamul lail, sesungguhnya ianya merupakan lifestyle orang-orang soleh sebelum kamu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sedang dirahmati Allah SWT, sekadar itu kuliah maghrib kita pada malam ini. Ayuh kita beristiqamah sampai kita mati dan kita meraih husnul khatimah, kematian yang baik di sisi Allah SWT, insya-Allah. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'inal qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, golongkan kami, masukkan kami, kategorikan kami dengan orang-orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan agar kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan individu dan berkeluarga. Ya Allah. Allahumma idfa' warfa' 'anil ghala wal waba wal waba wal waba minhan wal fitan wal amrad wa asrar wal amrad ma zahara minha wa ma batan 'anna wa an hadzal qaryah al surat al-amin madrasah al-amin BTSO
وعن بلادنا وبلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.